Kau dah aku start je. Okay, okay. Bismillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zufar Rizki dan ini saya akan menerangkan tentang agama Islam di dalam Malaysia. Okay, pengenalan agama Islam. Agama Islam telah bertapak di tanah Melayu sejak awal abad ke-12 dan berkembang maju pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad yang ke-15. Selepas itu, tanah Melayu telah dijajah oleh British hinggalah tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Selain itu, perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah memperuntukkan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Tapi Perlembagaan Persekutuan juga memberikan kebebasan kepada semua individu untuk mengamalkan agamanya sendiri dengan cara yang aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Pada 17 Oktober 1968, untuk menyelaraskan pentadbiran hal ehwal agama Islam pada peringkat persekutuan, sebuah majlis kebangsaan hal ehwal agama telah ditubuhkan oleh majlis raja-raja anggotanya yang terdiri daripada seorang pengerusi dan seorang wakil dari setiap negeri yang dilantik oleh raja masing-masing. Seterusnya saya akan serahkan perbincangan ini kepada Aiman Rahmat. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Rahman. Hari ini saya akan membincangkan tentang satu isu berbangkit tentang bab ini, iaitu kesilapan berasal dalam masyarakat ialah bila takut bahawa semakin kuat fahaman dan amalan agama individu, semakin berbahaya mereka kepada agama lain. Kerana sebetulnya orang yang kuat agama akan membahagiakan semua dan menghormati agama orang lain. Islam agama rasmi, manakala agama lain iaitu Hindu, Buddha, Kristian, Sikh, kepercayaan Konfusius, Tao dan animisme bebas diamalkan tertakluk dalam perlembagaan. Isu berkaitan konflik agama memang wujud, namun ia masih terkawal. Kebanyakan punca konflik apabila menyentuh perbezaan dan sensitiviti. Pengurusan konflik perlu dijayakan oleh pihak berkuasa. Ia bersifat kesan jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan antara agama adalah satu keperluan demi perpaduan negara. Apa yang boleh dihubungkan ialah fungsionalisme agama dan apa yang tidak boleh ialah substantif agama. Kedudukan dan hala tuju hubungan antara agama di Malaysia boleh urus dengan gagasan satu Malaysia. Lepas ini saya akan berikan pembentangan ini kepada Muhammad Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan Islam agama rasmi di Malaysia. Disebutkan dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 3 agama bagi persekutuan. Yang pertama ialah Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Yang kedua, di dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, kedudukan raja sebagai ketua agama Islam di negerinya mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapkan oleh perlembagaan negeri itu dan tertakluk kepada perlembagaan. Yang ketiga, perlembagaan-perlembagaan negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai ketua agama Islam di negara itu. Yang keempat dan yang juga yang terakhir, yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Muhammad Adib. Hai Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif bin Kamaluddin daripada Seksyen 67. Saya akan sambung tentang penerangan tentang agama Islam. Okay. Hukum syarat dan undang-undang bagi agama Islam termaktub dalam Seksyen 1 bagi senarai negeri dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam berada di bawah kuasa perundangan negeri, iaitu pertama, hukum syarat dan undang-undang diri dan keluarga. Kedua, adat istiadat Melayu. Ketiga, wakaf. Seterusnya, fitrah. Kelima, zakat. Selain itu, Baitumal. Seterusnya, masjid. Ke-8, mengadakan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap rukun Islam. Ke-9, mahkamah syariah. Dan terakhir, mengawal iktikad dan kepercayaan di kalangan orang Islam. Seterusnya, saya akan panjangkan lagi penerangan ini kepada Amirul.
Assalamualaikum. Nama saya Amirul Kuan. Saya akan meneruskan apa yang Alip sampaikan tadi. So, seterusnya kita akan sentuh tentang kesan peruntukan daripada agama Islam. Yang pertama, pihak kerajaan, persekutuan dan negeri mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan untuk menubuhkan, menyelenggara atau membantu penubuhan institusi Islam dan melaksanakan ajaran Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan untuk tujuan itu. Yang kedua, agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Yang terakhir, iaitu yang ketiga, kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan terhadap semua agama. Iaitu setiap orang berhak untuk menganut dan mengamalkan apa-apa agama pun yang dijalankan. So, yang terakhir saya akan terangkan tentang kesimpulan daripada agama Islam. Kesimpulan daripada agama Islam ialah perbahasan Malaysia sebagai negara Islam telah menjadi perbincangan sejak sekian lama. Umat Islam yang merupakan penduduk majoriti asal negara Malaysia pastinya ingin berpegang kepada identiti yang merupakan hakikat berdasarkan bukti sejarah dan pembentukan negara Malaysia itu sendiri. Apabila kita beriman bahawa Islam itu suatu agama yang syumul, maka perlu kita imani ia meliputi seluruh urusan kehidupan kita. Contohnya menerusi dalaman iaitu hati, luaran iaitu perbuatan kita sendiri, individu pun termasuk sekali, masyarakat sehinggalah meliputi kenegaraan itu sendiri. Selain itu, perlembagaan meletakkan Islam pada kedudukan tersendiri, mempunyai sejarah kerajaan Melayu Islam Melaka. Undang-undang Islam masih lagi didaulatkan walaupun tidak sempurna melalui mahkamah syariah. Penduduk Islam adalah majoriti serta banyak lagi alasan lain. So oleh itu, keislaman Malaysia adalah sesuatu perkara yang pasti serta tiada keraguan lagi menurut perspektif syarak. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.